الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jemaah yang mulia, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah dengan kita tunaikan perintahnya dan kita jauhi akan larangannya. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat 16 Rajab 1443 Hijrah. Ada lagi 2 bulan 2 minggu. Kita akan sambutnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya berdoa semoga Allah Ta'ala lanjutkan umur kita, ahli keluarga kita, kaum kerabat kita dan muslimin muslimat yang ada di atas muka bumi ini supaya mereka dia sambut bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tajuk yang saya cuba nak kongsikan ilmu kepada kita pada hari ini iaitu tentang khamrakna Islam. Apakah yang Islam yang kecek Islam royak tentang kasih dan cinta. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada beberapa ayat suci yang ada sebut kalimah kasih ataupun hub. Di antaranya auzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Alhamdulillah. Itu ayat yang Allah Ta'ala royak tentang satu jenis fitrah yang Allah Ta'ala jadikan manusia, iaitu dihiaskan manusia itu ada rasa kasih cintanya kepada perempuan. Orang lelaki dia kasih kepada orang perempuan. Suami ada kasih cinta kepada isteri. Wal banin, dan anak-anak. Ayah kasih kepada anak dia. Mak kasih juga kepada anak dia. Wal qanatiril muqantarah, dan juga kasihnya kepada harta yang banyak, harta yang berlipat ganda. Ada 1 juta, wasa nak lagi 2 juta, nak lagi 10 juta, nak lagi 100 juta. Dia panggil kasih kepada yang dinamakan harta. Az-zahab wal fiddah. Kalau dulu duit dinar, duit dirham, duit emas, duit perak. Kalau kita learning duit hak pasal tanabat. Duit hak pasal subsin hak kita panggil lah. Ngen digital ke, ngen gapo nama ke, pakat naknya kita ni kau banyak. Dan antaranya lagi wal khailil musawwamah, iaitu kenderaan. Kalau dulu kuda yang comel-comel, yang hebat-hebat. Kita manusia zaman learning motosikal hak baru-baru, kereta hak mewah-mewah. Dia panggil cintanya manusia kepada benda-benda macam itu. Itu memanglah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada awal lagi. Kalau tengok kepada kisah kasih cinta ni, tu ada dengan Siti Hawa lagi lah dalam syurga sana. Tu ada rasa resiknya ada suara dalam syurga. Maka Tuhan tahu kata dia resik, Tuhan jadikan isteri dia iaitu Hawa daripada tulang rusuk kiri dia. Dan adanya di sananya kasih sayang antara dua tu.
Tu dia panggil dalam syurga nikmat-nikmat banyak dah. Nikmat-nikmat yang lain, makan minum lah, pakaian lah, bergapo lah, tapi duk rasa resik lagi. Rasa sayur hati duk sorang. Sehingga Tuhan jadikan isteri dia tu, iaitu Hawa, barulah rasa tenang molek hati tu Adam alaihi salam. Tu antara tabiat manusia yang awal lagi hak kasih dan cinta. Dan memanglah Islam tidak larinya hak kasih cinta. Bahkan Islam menggalakkan pula. Islam menggalakkan kita kasih. Tapi di antara cara dan pekat-pekat yang Islam ajar hak kasih, iaitu yang pertamanya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaih mimma siwahuma. Ini satu daripada pekat kasih yang tinggi sekali, iaitu kita kasih cinta Allah dan Rasulnya lebih daripada apa yang lain. Ini hak besar sekali. Orang beriman kena wiadi Allah Ta'ala dan Rasul sebagai kemuncak kasihnya. Kasih yang tidak boleh ditanding dengan yang lain. Tak boleh nak ambil gol lain mari duk sama dengan dua tu. Sehingga ibu bapa pun kalaulah dia suruh benda yang derhaka, benda yang maksiat, Allah Ta'ala lari kita daripada taat kedua-duanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ni pesannya Tuhan. Kalaulah dua-dua ibu bapa mu tu yang masih jadi kafir lagi, yang masih jadi orang yang bukan Islam lagi, duk paksa mung, duk tekan mung, duk suruh mung bersyirik dengan Allah, Tuhan kata jangan mutaat kepada kedua-dua. Tak boleh. Kerana dalam zaman sahabat radhiyallahu anhum ada daripada sahabat masuk Islam, sedangkan mak pak dia tu masih lagi jadi kafir lagi. Di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal, anak kepada Abu Jahal. Dia masuk Islam, tapi ayah dia Abu Jahal, mak dia masih lagi dari kafir. Bahaya duk kacau tekan anak dia. Ikrimah klik kepada agama asal, tinggal agama Muhammad. Tapi Allah Ta'ala turun ayat ni kepada sahabat, dan Nabi baca kepada sahabat dia. Lalu tu Ikrimah masih lagi tetap dalam Islam dan tidak heran kepada perintah ayah dan ibu dia yang mana ajak dia masuk kafir semula. Itu antaranya kasih Allah dan Rasul yang kemuncak kali kasih. Dan memanglah dalam kita nak kasih kepada Allah dan Rasul ni, nak cari cara kasih menambah, kita kena banyak hubungan rapat dengan Allah Ta'ala. Banyak kita ada khamsampan kat Allah. Kita ada antara cara kita nak hubungkan kita dengan Allah, iaitu antaranya kita banyakkan solat, semaya, banyak semaya. Semaya ni satu daripada ibadat yang menghubungkan kita sebagai hamba dengan Allah sebagai pencipta dan Tuhan. Sebab itu Nabi SAW banyaknya semaya baginda. Semaya lima waktu tak ada kena kecek dah tu, hak wajib dah, hak sunat tu. Nabi ni banyaknya semaya sunat dia. Kalau alim-alim semaya sunat qiyamul lail, sunat tahajud, sunat witir. 11 rakaat tiap-tiap malam. Hari pula tengah hari ni pula sunat belum subuh. Sunat belum semaya subuh 2 rakaat. Sunat duha pula. Nabi semaya sampai 8 rakaatnya. Sunat belum zuhur lagi, lepas zuhur lagi, sunat belum asar lagi. Beberapa sunat yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ni nak jadi contoh kepada kita, kata inilah cara kita nak hubung rapatnya dan tambahnya kasih cinta kepada Allah, iaitu kita banyakkan semaya dan mengadap dia Allah. Di antaranya lagi cara kita nak kuat lagi hubungnya kita dengan Allah, ditambah lagi kasih sayang kita kepada dia, iaitu banyak kita baca kitabnya Al-Quran kalamullah. Warattilil Qur'ana tartila. Dalam ayat bacalah Quran dengan tartil, dengan baca yang sederhana,
serta kamu usaha memahami akan maknanya, usaha nak tahu gapakah Tuhan nak royak kepada kamu. Ini cara juga wahai muslimin. Kalau kita tengok kepada salafus salih, mereka ambil berat benar Al-Quran saat ni. Mereka baca setengah hari tu 3 hari sekali khatam. Setengah hari tu seminggu sekali khatam. Setengah hari hak sibuk sangat, paling-paling kurang dia khatam sebulan sekali. Allah, itu cara hidup salafus salih wahai muslimin. Tapi itu mereka kasih dan cinta kepada Allah lebih pada yang lain, kerana hubungnya dia tu rapat. Kamu hubungnya dia dengan Tuhan tu kena duk cah sama, menambah sama, sebab duk cah bateri dengan semaya, cah bateri dengan Al-Quran. Inilah sebagai pesanan saya pada khutbah mula-mula ni. Cubalah kita suluh beli kita pula. Bagaimanakah kita hubungnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semaya, wasa nak maya cepat-cepat sudah ya wasa. Lambat weh tu email, lambat weh nak pada sudah weh. Masih kalau hati kita duduk situ, maka dalil kata kasih cinta kita dengan Tuhan itu amatlah duduk dalam keadaan kan wirid dah tu. Kena cari alih dah. Okey pada dua-dua dah. Sebab kaum sampan kita dengan Tuhan alangkah khayau khongge sekalinya. Kalau kita sayang kepada siapa wahai muslimin, tidakkah kita nak duduk dengan dia lama? Kalau kita sayang kepada isteri, masa nak duduk dengan dia sama, gimana dengan dia, pergi situ sini dengan dia. Kalau kita sayang ke anak-anak, kita rasa nak bawa kita gimana apa, nak bawa dia sekali dengan kereta kita, duduk dalam kereta sekali dengan kita, boleh makan dengan dia, boleh pergi kelo dengan dia. Kalau kita kasih kepada sahabat kita, waris kita, sahabat kita buat macam itulah. Kita pergi jumpa dan hari dia. Ada masa kita jumpa sama. Lawi kasih saya tu kau menambah dan meningkat. Bagaimanakah kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apabila semaya rasa malahnya, rasa nak bangaknya, cepat-cepat sudahnya, apakah yang menjadikan kita ini nak menambah kasih kepada Allah taala itu? Itu memanglah benda yang saya cuba nak nasihat kata, usahalah kita cek diri kita bagaimanakah hubungnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada pesan dalam Quran pengoyak, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kalau kata oleh Muhammad, kalau benar-benar kasih kepada Allah, maka ikutlah aku ni. Nescaya Allah Ta'ala kasihkan kepada kamu, dan aku juga akan cintakan kepada kamu, wahai umatku. Ni Nabi royak kepada kita. Tunjuk ajar Nabi. Contoh-contoh yang Nabi SAW buat contoh. Usahalah kita ikut jejak langkah baginda. Usahalah kita mempelajarinya sunnah baginda. Nak tak sewi ada sehari pun yang mana kita tak ada ilmu hadis, satu hadis pun masuk dalam hidup kita. Jangan ada macam tu wahai muslimin. Kena azam kata tiap-tiap hari aku nak mengaji satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tunjuk kata aku ni sayang Nabi. Nak tahu kata dia ada royak gapo, dia ada buat gapo, dia lari gapo. Mudah kita nak ikut. Kalau hak dia buat kita nak ikut, kalau hak dia lari kita akan jauhi dan helak daripada diri kita. Ini benda yang saya cuba nak bagi kita. Boleh buat satu kawasan hidup. Kita dah umur 50 setengah-setengah hari, 30 setengah-setengah hari. Kalaulah kita boleh ngaji hadis, satu hadis sahaja wahai muslimin dalam hidup harian kita dah ada ilmu hadis berpuluh-puluh ribu hadis dah buat kita. Satu hadis saja sehang boleh 360 hadis dah. 10 tahun 3,600 hadis dah. Bahkan kalau kita umur 50 dah, 60 dah. Tidakkah berpuluh-puluh ribu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita telah tahu, yang kita telah mengaji dan belajar. Ini benda yang kita kadang-kadang kita mongkam, sedangkan benda tu payah sekali wahai muslim. Kita boleh duduk dengan telefon, dengan Facebook je sehari tak apa. Kita boleh cek line kurang belah malam tak puas lagi cek line tu.
Tapi bagaimanakah dengan Quran satu ayat sehari, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis Nabi, satu hadis pun sehari kita rasa malah dan tidak cekaknya wahai muslimin. Itulah sebagai pesan saya dengan khutbah yang rekah ni. Nah, kita marilah betulkan niat kita semula. Mari baru semula cinta kita kepada Allah dan Rasul dengan cara yang Islam ajar itu. Dan insya-Allah ada lagi satu dua nasihat saya pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma inni as'aluka al-jannata Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah yang mulia, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kita mati melainkan kita seorang muslim yang sebenarnya. Sambungnya khutbah pertama tadi, antara benda yang Islam suruh kita kasih juga iaitu kita kasih dan cinta kepada ayah dan ibu kita. Allah Subhanahu wa taala acaknya sebut buat baik kepada ibu bapa. Di antaranya auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu antara perintah Tuhan saat ni. Perintah Tuhan suruh ibadat kepada dia, patut dan tunailah kewajipan sebagai anak yang soleh. Buatlah baik kepada dua ibu bapa kamu. Allah pesan ni. Dalam ayat lain pula, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Oh tangimu nang. Nah hei anak-anak, kalau mak pakmu tua dah, nah sama ada dua-dua orang ataupun salah seorang, maka mu tu jangan duk kata kecek kasar dengan dia, jangan duk jekah dia, jangan duk mengepek kepada dia. Dan hendaklah kamu itu kecek dengan kedua-dua dengan kata yang lembut dan mulia. Dan sambil pula banyaklah doa kepada mereka berdua. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmatilah, kasihilah kedua-dua seperti mana kedua-dua telah pegang aku yang kecil sampai besar. Ya Allah, ini kasih cinta yang Tuhan pesan kepada kita, kepada anak-anak, supaya tunaikan, tunjukkan kasih sayang kepada kedua-dua dengan kita kecek lembut-lembut dengan dia. Bukan dengan mokpok ni kecek kasar lah, kecek reseng lah. Kalau dengan huana, dengan po'o sekolah dia kerap-kerap semua. Oh, ngenah dengan orang lain tu, dengan mokpok ni jekah siang malam. La ilaha illallah. Bagaimanakah kita nak tunjukkan satu daripada cinta dan kasih anak kepada ayah mak, yang mana kita tak boleh nak balas budi dia. Dia buat anak kita tu tak boleh nak balas lah kita. Gapo kita nak balas dia tak boleh. Sedangkan manusia lain yang jadi baik dengan kita, tolong kita, tu separuh pun, 5%, 10% pun tak boleh dengan jasa mak pak yang dia beranak kita, yang dia pelihara kita sampai kita besar sekarang, wahai muslimin. Itulah saya cuba nak wayak, kerana dengan acak kalinya anak-anak yang derhakanya kepada ayah dan ibu dia. Sering kali dengarnya ayah anak-anak yang menjadikan ayah mak dia tu kena nilai mata, sedihnya dengan kata yang tidak patah mulut dia, kecek, mengepek dan sebagainya kepada ayah-ayah dan ibu-ibu mereka.
Hai cuba nak bina hak. Nah, ingatlah ibu bapa ni sebagai pintu syurga yang Tuhan beri kita cara, wahai muslimin. Pintu syurga yang ada rumah kita. Nah, setengah-setengah negeri Islam mengalami satu masalah. Nah, negeri Islam banyaknya anak-anak tak cara ke ayah mak dia, sedangkan anak ada 4-5 anak orang, mak cara boleh, ayah cara boleh 5 anak orang, tapi anak 5 anak orang nak cara dengan ayah dengan mak 2 orang tak boleh. Kita ayah mak dia pergi apa? สถานที่เลี้ยงคนชราบ้านพักคนชรา sehingga ulama-ulama di negeri itu kena ada ubi nasihat tu. Hei, bagaimana kau munduk lok biar orang lain nak cara kau mak pakmu tu, sedangkan dia nak basah berakmu yang merah itu lagi. Sedangkan dia tu duk tolong segala apa. Kalau mu nak tidur, dia nak tidur. Kalau mu sakit, dia sakit juga. Kalau mu lapar, dia lapar mula-mula sekali. Tapi siapa masa kita dewasa, apa masa kita orang panggil ngapik ke kheng, kita nak lok dia di depan pak koncara. Kita nak buat orang panggil hina kepada dia. Kita buat hera kepada permintaan dan pesanan dia, wahai muslimin. Itulah saya berdoa, saya cuba nak ada masa setengah jam hari ni nak beri nasihatlah 2 perkara dah je lah. Dia iaitu kasih Allah dan Rasul, yang keduanya kasih dan cinta kepada ayah dan ibu dia. Jagalah pintu syurga yang Tuhan beri kita nak ada ni. Kadang-kadang kita tak ada, bukan anak yatim ke. Anak yatim kadang-kadang nak kenal muka ayah dia mati dah. Tak ada. Setengah orang mak pak dia mati yatim piatu, tak ada nak cara. Sedihnya dia besar dalam keadaan duduk rumah anak yatim. Ada dia nak cara, tak boleh nak duduk manja dengan ayah mak. Tapi kita ramai-ramai, saya yakin kata boleh duduk dengan ayah dengan mak. Boleh jumpa mata dia. Maka jagalah. Inilah pintu syurga yang Tuhan kata kalau mu nak masuk syurga, yang pintu dia birrul walidain. Pintu nama dia anak yang soleh, yang buatnya baik, yang soleh dan patuhnya kepada ayah dan ibu dia. Itulah nama syurga yang Tuhan cedera kepada anak-anak yang soleh. Maka akhir ni sama-sama kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh yang baik kepada kita dalam hal kasih kepada Allah dan juga kasih kepada ayah dan ibunya. Kasih kepada ayah dan ibunya. Walaupun Nabi anak yatim piatu, tapi Nabi sentiasa ingatnya, Nabi sentiasa tunainya kewajipan seorang anak yang soleh terhadap ibu dan bapa baginda sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واعف عن والدينا وأعنهما على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا برهما واجمعنا معهما في جنة الفردوس يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.